Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadullaha wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, dan sama-sama kita memanjat syukur kepada Allah Taala di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang tak terhingga banyaknya. Marilah sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah dengan kita melakukan, mengabdikan diri kepada Allah dengan melakukan amal yang soleh, meninggalkan yang dilarang, melakukan apa yang disuruh. Mudah-mudahan dengan usaha kita untuk kita terus istiqamah, jadikan orang hamba Allah yang sentiasa patuh dan perintah Allah Ta'ala, dan menjadikan golongan-golongan orang solihin, dari golongan orang-orang yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, dan Allah kasih dan Allah ridha kepada kita insya-Allah. Jadi pada pagi yang mulia ini, marilah kita sama-sama kita mengikuti kuliah yang telah disediakan oleh pihak Masjid Hasanah, khususnya Ustaz Wali sendiri yang menguruskan ini. Terima kasihlah di atas usaha beliau untuk meneruskan pengajian kita walaupun dalam keadaan yang kita tidak dapat bertemu, namun pada jiwa dan rasa kita masih lagi menjadi tautan untuk kita terus menjadikan seorang yang menuntut ilmu, ya, dikatakan sebagai utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu daripada buayan sehinggalah pilihan lihat. Maksudnya kita terus walaupun dalam keadaan begini masih ada ruang kita untuk sama-sama di dalam kuliah maya kita. Mudah-mudahan apa yang saya kuliahkan ini akan memberi manfaat pada diri saya, pada tuan-tuan dan puan-puan, ya, dan saya ucapkan selamat kita terus kita bermuzakarah dalam pengajian pada pagi ini insya-Allah. Ya, dah lama kita tak dapat bertemu wajah, tetapi kita bertemu dalam keadaan kita keadaan yang secara yang media sosial ini akan memberikan kita manfaat dan faedah insya-Allah. Ya, sebagai memenuhi kehendak-kehendak kita, yaitu untuk kita mendapatkan ilmu sebanyak mungkin yang boleh dan dapat kita beramal dengan ilmu yang kita peroleh insya-Allah. Jadi pada pagi ini alhamdulillah, ya, kita sama-sama ada dalam majlis ilmu ini. Kita akan terus juga tajuk kita ialah tentang iaitu ambil muka surat 195, iaitu bab yang ke-21. Yang di sini kita tajuknya ialah siapakah yang paling berhak didampingi dengan baik. Siapakah orang yang paling berhak, yang berhak sama tapi paling berhak di samping didampingi dengan baik. Jadi ini persoalan lah. Jadi siapa di antara yang patut yang kita utamakan, yang patut kita jadikan sebagai pendampingan kita kepada mereka ini. Jadi inilah kita insya-Allah kita akan sama-sama kita baca matan dia dan seterusnya akan bincangkan dari segi sudut ilmiah dia insya-Allah. Jadi memandangkan, ya, pada yang lepas kita telah membincangkan tentang bagaimana wajibnya seorang itu muslim itu untuk mentaati ibu bapanya sekalipun ibu bapanya itu adalah daripada orang musyrik. Ya, bagaimana dia kata husna, itu maknanya buatlah wabil walidaini ihsana, ya, dengan ibu bapa hendaklah melakukan kebaikan. Jadi di situ kita telah sentuh banyak mengenai tentang silaturahim, ya, kepada ibu bapa, apatah lagi ibu bapa kita yang muslim, dan walau bukan muslim pun juga sebagai ibu bapa kita, yaitu darah daging kita adalah nasab kita. Jadi walau bagaimanapun perbezaan dari segi agama itu tidak menjadi satu halangan untuk kita menghormati kedua ibu bapa kita. Itulah, ya, kehendak dalam segi dari Islam, ya.
sebagaimana yang saya telah selalu saya jelaskan tentang apa ini tentang kewajiban kita sebagai seorang anak atau seorang anak Minta maaf kita ada masalah teknikal sikit. Ada isu internet. Kita cuba selesaikan sekejap. Maaf. Allah Akbar. Ada sedikit gangguan internet. Assalamualaikum Ustaz. Boleh dengar aku ni? Assalamualaikum. Tak dengar juga ni. Tidak boleh didengar. Boleh ya? InsyaAllah. Allah, insyaAllah. Afwan saya semua kerana ada sikit masalah teknikal lah, gangguan internet insyaAllah. Dan kita teruskan jugalah dengan ini, iaitu tentang tajuk kita yang saya sebutkan tadi, iaitu tajuk muka surat dia 21 ya. Siapakah yang paling berhak didampingi, yang didekati dengan baik? Dengan baik. Ya, dua-dua baik, tetapi mana yang lebih yang paling berhak dari segi hak antara suami ibu atau ayah, ya, baik. Tajuknya pagi ini berhubung dengan ini ialah tentang menyatakan bahawa orang yang paling berhak didampingi dengan baik. Siapakah? Nanti kita akan tentukan melalui matan hadis ini, dan seterusnya menjelaskan juga tentang kenapa Nabi mengkhususkan ibu sebanyak 3 kali agar didampingi dengan baik. Kemudian barulah bapa pada kali yang keempat. Jadi ini sebagai tajuk yang kita pagi ini kita akan dapat sama-sama kita membincangkan tajuk ini, iaitu berasaskan kepada matan hadis, iaitu teks hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala umka qala summa man
qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala summa abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Ini matan hadisnya yang berkait membincangkan tentang siapakah yang paling berhak didampingi di antara kedua-duanya itu dengan dampingan yang terbaik. Nah, soal mendampingi ini mana dua-duanya baik, tetapi mana yang nak diutama sekiranya berlaku sesuatu keadaan yang akan menimbulkan kepentingan keutamaan ini tadi, ya. Jadi saya akan bacakan terjemahan hadis ini daripada Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala ya rajulun ila Rasulillah faqal, ya. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an katanya, datang seorang lelaki kepada Rasulullah, ya. Datang seorang lelaki menemui Rasulullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya dampingi dengan baik? Man ahaqqun nas bi husni sahabati. Siapakah orang yang paling berhak, paling berhak dari segi hak penghormatan dan sebagainya, yang patut didampingi dengan baik, yang paling baik, ya. Jadi ini soalan yang ditimbulkan oleh seorang lelaki datang menurut Rasulullah, ditanyakan manakah yang paling berhak didampingi dengan baik, ya, sama ada ibu ataupun ayah. Maka jawab baginda, qala, ya, ummuka. Qala ummuka, kata sahabat Rasulullah, ya, ibumu. Ibumu. Kemudian lelaki tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, ummuka, ibumu. Semua qala summaman. Kemudian lelaki itu bertanya kali yang ketiga, qala man? Qala ummuka, yaitu ibu kamu. Qala summaman. Kemudian lelaki lagi bertanya kali yang keempat, man? Summaman? Qala summa abuka, yaitu bapak kamu. Jadi soalan itu siapakah yang berhak tadi? Mula-mula ditanya, maka jawab Nabi ialah mak kamu yang pertama, kali yang kedua pun mak kamu, kali yang ketiga pun mak kamu, kemudian yang terakhir bolehlah sebut bapa kamu, ayah atau ayah kamu lah, ya. Jadi ini persoalan tentang hak-hak seorang anak, ya, seorang anak terhadap ibu bapanya. Bagaimana sepatutnya layanan seorang anak kepada ibu bapanya, ya, sama ada dia itu masih lagi muda atau tua, kedua-duanya adalah mempunyai hak yang sepatutnya dilaksanakan oleh anak-anaknya. Kerana hasil daripada ibu bapalah kita dilahirkan menjadi manusia ini. Untuk apa ibu bapa kita telah berbakti untuk melahirkan kita, ya, menyusukan, mengandung, melahirkan dan menyusukan, semuanya itu adalah hasil daripada yang dilakukan oleh ibu kita. Jadi suatu kesukaran yang berlaku kepada seorang ibu untuk menjaga, untuk melahirkan seorang anak dan menjaganya sehinggalah dia besar. Jadi ini rumputnya semuanya itu adalah menjadi tanggungan ibu kepada anak tadi. Jadi inilah yang dikatakan tentang mengapa hak-hak yang patut yang dilaksanakan itu diutamakan kepada ibu. Jadi ada sebab-sebabnya menjadikan perkara ini berlaku, ya. Dan kita baca huraian hadis dia, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun, ya, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata seorang lelaki telah datang, jaa rajulun, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah. Dikatakan bahawa lelaki itu ialah Muawiyah bin Haidah, ya, iaitu seorang lelaki yang telah bertanya kepada Rasulullah. Inilah dia lelakinya itu, yaitu Muawiyah bin
Udayyah ya, Udaydah ya. Bin Haidah ya. Faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya dampingi? Siapakah orang yang paling berhak saya dampingi dengan baik? Dampingi dengan baik ya, dari segi penghormatan, pelayanan, apa semua yang berkait dengan dia itu, siapakah orang dia? Itu soalan dia. Jadi perkataan sahabah yaitu bi husni sahabati. Perkataan itu berasal perkataan as-sahabah dan suhbah. Ialah dua masdar. Masdarnya kata terbitan, nama terbitan ya. Jadi dikatakan masdar ya, dalam segi nahwu dia. Yang sama maknanya yaitu pendampingan atau persahabatan. Biasanya kalau kepada ibu bapa kita sebut sebagai pendampingan. Tapi kalau pada sahabat biasanya kita sahabat, kita kata yaitu persahabatan. Persahabatan kadang lebih umum. Tapi kalau kata sebagai pendamping ini lebih menekankan kepada rapatnya hubungan anak seseorang itu kepada orang yang lain. Khususnya ialah seorang anak kepada ibunya, yaitu mendampingi, ya, merapatkan hubungan itu. Ya, jadi siapakah orang yang paling berhak yang untuk didampingi ataupun dilayani. Ya. Qala, kata lelaki tadi, kata Rasulullah, qala ummuka. Jadi bila perasaan itu disoalkan kepada Nabi, maka Nabi terus jawab, ibumu, ya, orang yang paling orang yang paling berhak untuk mendapat pendampingan yang terbaik itu ialah ibumu. Ya, jawaban ibumu telah diulangi oleh Nabi sebanyak 3 kali. Ya, diulangi. Umuka, ya, 3 kali dia. Nabi tanya sekali, jawab siapa lagi? Mak. Siapa lagi? Mak. Siapa lagi? Mak. Jadi berulang-ulang perkataan mak itu disebut, iaitu sebanyak 3 kali. Barulah kali yang keempat barulah dia sebutkan abuka ataupun bapak kamu, ya. Permulaan ibumu, jadi pengulangan ibumu sebanyak 3 kali terdapat petunjuk bahawa ibu berhak memperolehi bahagian yang terbanyak 3 kali, paling yang terbanyak. Kalau ikut bilangan tu sekali, 2, 3 tu maknanya dari segi bilangan tu banyaklah diulang-ulang, itu nak menandakan bahawa hak ibu itu untuk mendapatkan pendampingan kasih sayang anaknya itu lebih daripada yang lain. Daripada yang lain, umpamanya ayah umpamanya, ya. Terbanyak daripada bakti dan ihsan seseorang anak, ya, iaitu hasil daripada itu, ya. Berhak memperolehi bahagian yang terbanyak daripada bakti dan ihsan seorang anak. Jadi sepatutnya itulah ibu itu yang paling banyak mendapat keistimewaan atau mendapat hak dari segi untuk dilayani oleh seorang anak, ya. Bahkan sebahagian yang disebut oleh Ibnu Battal, ya, hadis ini menunjukkan bahawa ibu berhak mendapat kebaikan daripada anaknya sebanyak 3 kali ganda hak bapa. 3 kali hak, maknanya 3 kali, ya. Maknanya kalau bapa dapat 1, ibu sepatutnya 3. Kalau bilangan tu maknanya 3, ibulah yang lebih banyak, manakala ayah mendapat 1. Itu dari segi kiraan matematik dia lah. Kerana Nabi SAW hanya menyebut bapa dalam hadis ini di atas sebanyak sekali sahaja. Jadi sebenarnya ada di sana apakah hikmah mengapa ibu itu lebih mendapat layanan daripada anaknya, itu berasaskan pada apa yang akan saya sebutkan nanti, iaitu tentang 3 perkara yang akan dilalui oleh seorang ibu. Seolah-olah bukan sebagaimana yang disebut oleh seolah-olah kelebihan ibu tersebut
adalah disebabkan oleh kesulitan mengandung. Ini yang nak ceritakan ni. Iaitu kesulitan mengandung, kemudian bersalin, kemudian menyusu. 3 perkara ini hanya dilakukan dan dideritai oleh seorang ibu. Setelah ibu itu turut berkongsi dengan bapa di dalam mendidik dan membesarkan anak. Jadi pertama kali yang menjadikan kelebihan seorang ibu itu ialah kerana dari segi fizikalnya, ibu ialah orang yang mengandung, orang yang mengandung anak tadi selama berapa bulan? 9 bulan 10 hari umpamanya, lebih kuranglah itu. Jadi begitu lama dia menanggung penderitaannya, kadang semuanya diutama untuk anak yang tengah dikandung itu, menjaga makanan-makanan yang takut boleh mengesan kepada anak ataupun perkara-perkara pengacau penyakit-penyakit yang boleh membawa kepada kerosakan kandungan dan sebagainya dijaga selama 9 bulan 10 hari. Bagaimana penderitaan seorang tu sukar bawa ke sana ke sini, bekerja siang malam, bekerja dengan membawa kandungannya tu, membasuh, menjaga makan, memasak dan sebagainya di rumah. Semuanya itu berlaku ketika ibunya mengandung selama 9 bulan. Itulah pengalaman seorang ibu yang dilalui sebagai seorang ibu untuk mengandung anak tadi. Kemudian selepas itu dia bersalin. Apabila bersalin, tengok keadaan so paling-paling penderita ialah ketika dia nak melahirkan anak itu, satu penderitaan yang sangat sukar untuk digambarkan bagaimana sukarnya seorang ibu untuk bersalin. Macam kadang-kadang menyebab kematian dan sebagainya apabila dia bersalin ataupun kerana terlalu lama dia untuk bersalin. Jadi ini semuanya itu adalah macam merupakan penderitaan yang hanya dialami oleh seorang ibu, tidak kepada seorang bapa. Jadi dengan sendirinya itu satu penderitaan. Penderitaan yang kedua ialah melahirkan anak. Kemudian setelah dilahirkan, bagaimana dilahirkan itu, daripada dia kanak-kanak tu, bayi itu masih lagi bergerak, hanya bergerak saja, tak tahu apa lagi. Itulah yang dibelai, dibesar, dijaga, dilampinkan, dibagi pakaian dan semuanya, dimandikan semua setiap waktu, setiap hari. Itulah kerja-kerja seorang ibu, sehinggalah dia sampai kepada habis, kata orang habis pantang tu, itu pun masih lagi, maknanya ibu masih lagi merawat anak dia tu, daripada gitu sehinggalah dia akhirnya dia menyusukan anak dan sebagainya. Waktu-waktu malam patutnya lelap tidur, tetapi oleh kerana anaknya, maka dia akan menyusukan. Anaknya bangun menangis, menyusukan, tak cukup susu, dia akan jaga semuanya, jauhkan dia daripada segala boleh yang mendatangkan kesakitan kepada anaknya. Sampai ada nyamuk umpamanya, biar ibu digigit nyamuk, jangan anak digigit nyamuk. Begitulah sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ini itu masuk yang tu. Dalam menyusukan ini juga masanya makan masa lebih kurang 2 tahun. Kalau mengikut itu kaedah yang biasanya ialah 2 tahun, masih lagi dia layak untuk menyusukan anaknya selama 2 tahun. Bagaimana nak menyusukan? Seorang yang bekerja, bekerja dengan kerajaan, seorang jadi guru ke apa semuanya, terpaksa apabila dia sudah boleh bekerja, dia terpaksa balik sementara untuk menyusukan anaknya dan sebagainya. Begitu sukar. Kadang-kadang disediakan susunya itu dulu untuk dijadikan di botol, kemudian untuk diminum oleh anaknya di rumah dan contohnya. Begitulah sukarnya seorang ibu untuk membesarkan seorang bayi sehinggalah bayi itu menjadi seorang yang dewasa. Kemudian itulah yang berlaku, yaitu dengan penderitaan-penderitaan yang dilalui di dalam proses membesarkan anak itu. Setelah itu, ibu juga sebagai suri rumah tangga, dialah yang akan menjaga anak dia itu, turutnya berkongsi dengan bapanya. Bapanya tugasnya ialah mencari nafkah di luar kawasan, di rumah-rumah dan sebagainya. Dia mencari bekalan, menyediakan perbelanjaan untuk anaknya. Sedangkan ibu juga ialah untuk
menjaga apa saja yang telah dinafkahkan oleh bapanya untuk digunakan perbelanjaan-belanjaan itu untuk menguruskan keluarganya, khususnya anak yang baru dilahirkan sehinggalah dia membesar. Kemudian ibulah juga yang biasanya ibulah yang akan mendidik anak kecil tu, iaitu daripada dia boleh, kata orang, boleh merangkak, berjalan dan semuanya dijaga oleh ibunya dengan sepenuh kasih sayangnya, walaupun dalam keadaan apa suasana pun ibu tetap juga menjaga itu, dan menjaga suami juga. Ya, nafkah yang diberi itu isteri lah yang akan melaksanakan apa saja tugas-tugas di rumah, termasuklah masak dan sebagainya. Itu semuanya itu tukang yang memandikan anak dan seterusnya, membasuh pakaian dan semuanya itu semua tanggung jawab ibu. Jadi ibu masa sebelum dilahirkan sehingga dilahirkan dan selepas dia sudah membesar, semuanya ibu tetap juga berfungsi kerja bersama ayahnya, bapaknya, suaminya. Inilah tanggung jawab seorang ibunya. Dapat nampak gambarnya. Bagi ayah, tanggung jawabnya ialah mencari nafkah dan memberikannya jadi perbelanjaan untuk keluarganya. Jadi kedua-duanya berfungsi pengalaman di dalam untuk menjaga seorang anak itu tadi sehingga membesar, dan akhirnya kanak-kanak itu pergi ke sekolah dan akhirnya sampailah ke peringkat universiti seterusnya. Semuanya masalah-masalah selalunya dikaitkan dengan ibu. Jadi apa saja yang dilakukan oleh anak itu hasil daripada tarbiyah pendidikan seorang ibu. Ini al-ummu madrasatun. Mak itu adalah sekolah. Idza a'data adat ar-rabbi. Apabila dia sediakan dengan baik, maka dia akan menjadi orang baik, dan kalau dia terbiar, maka dia akan jadi rosak. Jadi semuanya adalah ibu sebagai umul madrasah, iaitu guru kepada anaknya. Ummu madrasatun. Mak itu sebagai sekolah. Idza a'datta arabi, apabila dia betul menyempurnakan tanggung jawabnya sebagai ibu menjaga anaknya, maka akan mendapat hasil anak yang terbaik. Jadi apapun semua tarbiyah atau pendidikan itu dikaitkan dengan ibu. Inilah. Jadi pentingnya ibu ini seorang yang pendidik yang mempunyai ilmu dan mempunyai perasaan yang sangat dalam terhadap anaknya untuk anak membesarkan, dan akhirnya kemudian selepas itu datanglah adik-adik yang kedua, adik yang ketiga, adik yang keempat. Semuanya itu adalah menjadi tanggung jawab kepada ibu. Jadi ibu ini ada suatu petugas yang sangat berat tanggung jawabnya. Nampaknya kita pada zahirnya tetapi pada hakikatnya dia adalah sangat sukar untuk melaksanakannya. Tak semudah yang kita pandang. Inilah kelebihan seorang ibu. Sebab itulah patut dan layaklah dia diberi hak lebih keutamaan oleh seorang anak terhadap ibunya apabila dia telah dewasa dan faham tentang keperluan ibunya. Perkara itu telah ditunjukkan di dalam firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 14 Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ini dalam surah Luqman ayat 14 Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami telah memerintahkan, wawasaina wal wasiat maknanya memerintahkan setiap manusia, wawasanal insan, setiap manusia biwalidayhi, supaya berbuat baik kepada ibu bapanya, Kemudian di situ hamalathu ummuhu, menceritakan tentang peranan seorang ibu. Tadi bapa kita kendiankan, maknanya hamalat ummuhu ni ia bapa, sebab yang mengandung ni ibu bukan bapa. Jadi menunjukkan penekanan kepada ibu tadi tentang apa yang berlaku, iaitu ibu mengandung anak, iaitu ibunya telah mengandungnya di dalam keadaan menanggung kelemahan.
hamalat umuhu, ibunya mengandungkan bayi itu anak-anak kanak-kanak tadi, wahnan ala wahnin, dalam keadaan dia dengan kelemahan demi kelemahan, maknanya kesukaran demi kesukaran lah. Ya, bagaimana dia mengandung tadi dengan mengandung yang begitu, ya, dia terpaksa bekerja untuk pergi ke dapur untuk masak atau sebagainya, atau untuk membasuh pakaian dan semuanya itu urusan-urusan itu biasanya dilakukan oleh seorang ibu, bukan bapa. Ya, bapa pergi bekerja di keluar, ya, cari nafkah di luar, ya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan uang dan untuk perbelanjaan keluarga. Si ibu melaksanakan apa yang telah yang terada pada dia, iaitu dia menjaga, mentarbiah anak-anak dia itu daripada dia mula daripada dia dilahir sampailah dia membesar sebagai orang kanak-kanak atau sebagai pemuda atau orang muda dan sebagainya. Jadi semuanya di bawah penjagaan ibu. Jadi ibu sebagai menjaga anaknya, itu menunjukkan bagaimana walaupun masih sudah besar pun masih lagi tak ibu bapa mengambil berat, ibu dia mengambil berat terhadap anak-anaknya yang dilahirkan tadi. Jadi ibunya telah mengandungnya di dalam keadaan menanggung kelemahan demi kelemahan, mana kesukaran demi kesukaran daripada awal mengandung sehinggalah kelahirannya. Begitulah. Ya, wahnan ala wahnan ini maknanya kesukaran demi kesukaran yang dialami oleh seorang ibu. Ya. Kemudian penyusuannya dihentikan di dalam tempoh 2 tahun. Wa fisalu fi amain, dan barulah 2 tahun tu ibu mengandung menyusukan tadi, menyusukan selama 2 tahun kalau mengikut kaedah yang biasanya sampai kurang 2 tahun barulah dia berhenti menyusu. Ini kadang-kadang ya ada juga sebelum itu pun dia dah berhenti membuangnya. Tapi sekurang-kurangnya maknanya dalam 2 tahun itu kalau dia anak tu yang macam itu, dia akan mengalami kesukaran apabila menyusukan anak. Sedangkan dia masa itu sebagai orang yang telah menjadi pegawai kerajaan atau sebagainya, terpaksa meninggalkan anak dia dengan keadaan macam mana cara yang telah dilakukan. Di antaranya umpamanya menyediakan susu ibunya itu kepada anaknya, disimpankan dan diminumkan oleh membantu dan sebagainya. Ini semuanya adalah urusan seorang ibu. Masa dia ada di rumah, ibu yang akan menyusukan. Tapi bila dia tidak ada, maka benda itu akan diberikan kepada anaknya melalui botol atau susu botol dan sebagainya. Ini semuanya itu adalah urusan-urusan yang berlaku kepada seorang ibu. Dalam ayat ini Allah telah menyamakan antara 2 ibu bapa dalam perintah berbuat baik kepada mereka. Dalam ayat ni wa wasainal insanu biwalidayhi, kedua ibu bapa. Kemudian Allah mengkhususkan ibu dengan 3 perkara yang telah disebutkan di atas. 3 perkara yang telah disebutkan di atas. Apa dia? Ialah mengandung, melahirkan, menyusukan. Ini 3 perkara ini yang berlaku kepada ibu, tidak berlaku kepada bapa. Ini nak menunjukkan bagaimana kalaulah ibu ini tidak ada rasa kasih sayang yang telah tertanam dalam dirinya terhadap anaknya, pastinya dia akan melakukan sesuatu yang tidak. Tetapi oleh kerana ibu, naluri ibu adalah gharizah, gharizah dia itu ialah kasih kepada kanak-kanak, maka dia sayang kepada dia sekali, tak berani dia nak membuang anak dan sebagainya. Tapi kemungkinan juga dalam dunia moden ini berlakulah perkara buang anak dan sebagainya, sanggup untuk anak itu adalah merasa tidak ada sifat keibuan kepada orang yang macam itulah. Tetapi pada lumrahnya, pada umumnya ibu sayang kepada anak, apatah lagi anak yang dilahirkan itu sendiri. Tentulah apa saja kadang-kadang walaupun anak-anak itu mungkin menghadapi kesukaran dan sebagainya, masih lagi tetap disayang itu anak-anak yang tidak sehat dan sebagainya, itu yang berlaku. Tetapi seorang ibu tetap mengasihinya dalam keadaan apa sekalipun. Inilah kelebihan naluri ataupun gharizah seorang ibu terhadap anak-anaknya.
Jadi itu diterangkannya. Wahnan ala wahnin, bagi contoh daripada mereka mengandung tadi, bermaksud kelemahan demi kelemahan, iaitu kelemahan demi kelemahan. Kelemahan ini maksudnya kesukaran yang dihadapi apabila dia melaksanakan tugas, yaitu untuk menyusukan anak dia, ya, ataupun mengandung, itu semuanya adalah merupakan suatu kesukaran yang dialami, ya, cara tabiinya sama sebenarnya, itulah dia, bukan seorang ayah. Fisaluhu pula bermaksud fitamuhu, yaitu menceraikan anak daripada penyusuan ataupun menghentikan penyusuan. Jadi memberhentikan penyusuan itu dikatakan fitam, yaitu sampai tempohnya akan dia berhenti. Paling lama ialah dalam 2 tahun atau sekurang-kurangnya, yang kelas tahun atau itu maknanya paling lama ialah 2 tahun. Begitu lama, ya. Jadi seorang anak akan netek ibunya selama 2 tahun. Bayangkanlah bagaimana sukarnya kalau seorang ibu itu bekerja di luar dan sebagainya, ataupun yang bekerja buruh dan sebagainya, semuanya memerlukan kepada pengorbanan yang tinggi yang berlaku kepada seorang ibu. Kalau apa-apa dia tugasnya ialah untuk cari nafkah, ini dia di luar kawasan dan sebagainya, tetapi tanggungjawab bapa ialah untuk menyediakan perbelanjaan selama di perbelanjaan yang kepada anak dan isteri atau keluarga tadi. Imam Ahmad Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad, Ibnu Majah dan Al-Hakim, sambil beliau menghukumkan hadis ini sebagai hadis sahih. Hadis yang akan saya bacakan itu adalah merupakan hadis sahih berkait dengan perkara ini. Meriwayatkan daripadanya, yaitu diriwayatkan daripada Miqdam bin Ma'di Karib, ya, radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, yaitu riwayat daripada Miqdam tadi, yang diriwayatkan daripada kitab daripada Imam Ahmad dan Bukhari dan sebagainya. Apa sabdanya? Sabda Rasulullah, innallaha yusikum bi ummahatikum, ya, wa summa yusikum bi ummahatikum, ya, summa yusikum bi ummahatikum, summa yusikum bi abaikum, summa yusikum bil aqrabi fal aqrab. Ini bagaimana peringkat-peringkat tentang wasiat yang disampaikan dalam hadis ini, ya. Innallaha yusikum bi ummahatikum, ya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya berbuat baik kepada ibu bapa kamu. Innallaha yusikum, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kamu untuk berbuat baik bi ummahatikum. Tengok ya, kata ummahatikum, emak. Umat dimulakan dengan emak. Summa yusikum bi ummahatikum. Kemudian dia mewasiatkan dengan kepada ibu bapa. Kemudian dia memerintahkan kamu supaya berbuat baik kepada ibu kamu, ibu kamu, ya. Summa yusikum, juga diulang lagi. Summa yusikum bi ummahatikum, kali yang ketiga. Kemudian dia memerintahkan supaya berbuat baik kepada ibu kamu. Kemudian dia memerintahkan kamu supaya berbuat baik kepada bapa kamu. Summa yusikum bi abaikum, dengan ibu bapa, dengan bapa kamu. Jadi mulakan tu dengan wasiat tu, berbuat baik kepada ibu tu selama sebanyak 3 kali. Kemudian diikuti dengan yang keempat, barulah dia menyatakan, diwasiatkan, iaitu memerintahkan supaya berbuat baik kepada bapa kamu. Jadi ini nak menunjukkan mana yang dinyatakan berulang-ulang kali itu, menandakan pentingnya kebaktian seorang anak terhadap ibu. Ini yang pentingnya.
Dari hadis ini jelaslah nih tentang kepentingan tentang kepentingan bakti seorang anak yang patut lebih mendampingi ibunya daripada bapanya. Bukan makna kita nak pilih kasih, tidak. Ini bermakna dari sisi keutamaan keutamaan kedua-duanya memang wajib menghormati kedua-dua sama. Cuma dari segi keadaan ini nak dijelaskan bagaimana pentingnya seorang ibu itu patut dilayani dengan baik dan lebih diambil perhatian, kerana sifat ibu kalau kita lihatlah dari segi kehidupan manusia, ibu ni bila suaminya meninggal, ya, maka ibulah yang akan menjadi bapa kepada keluarga. Dia akan mencari rezeki dan untuk sebagainya, untuk diberi pada anak-anaknya dan sebagainya. Dia yang akan terus mencari nafkah dan sebagainya untuk menjaga, untuk memelihara, untuk membesarkan anak-anaknya. Jadi ini yang kesukaran yang dihadapi. Sebab itu kalau kita lihat seorang ibu apabila suaminya meninggal, seorang isteri apabila suaminya meninggal, kemudian meninggalkan anak mungkin 3 orang, 4 orang atau 5 orang dan sebagainya. Ini sebenarnya akan menimbulkan kesukaran dan penderitaan kepada seorang ibu. Jadi betapa kalau kita sebagai seorang anak, kita tidak mengasihi ibu kita, sebagai seorang anak, maka kita patutlah kita berkorban untuk ibu kita. Takdirnya kita sudah bekerja, kita sudah bekerja. Jadi oleh kerana ibu ni sudah bapa tak ada, jadi anak yang bertanggungjawab kepada ibunya, mengambil berat, datang ke rumahnya, bertanyakan khabar, bertanyakan perkara-perkara yang sangat yang diperlukan untuk membantu, dan nafkah-nafkahnya juga untuk adik-adik dia juga perlulah dibantu dan sebagainya. Ini tanggungjawab seorang lelaki sebagai seorang anak, dia bertanggungjawab kepada ibunya tadi. Ni tengok ini berlaku. Sebab itu dikatakan sebagai ibu tunggal Ibu tunggal ni selalunya akan menghadapi perkara-perkara yang menyukarkan, terutamanya umpamanya mereka ini tidak bekerja lagi. Kalau tak bekerja lagi bagaimana? Itu lagilah sukar. Jadi apapun makna perhatian yang utama itu adalah kepada ibu yang macam itu, sebab dia bukan setakat memberi makan minum saja, tetapi memelihara, mendidik anak-anak dia. Jadi ini kesukaran yang akan dihadapi oleh seorang ibu apabila suaminya meninggal, isteri suaminya meninggal dunia, maka terputus nafkah daripada suami, maka dia terpaksa bertugas lumus untuk mencari nafkah dan sebagainya, pergi ke menjual ke pasar dan sebagainya. Semuanya itu diuruskan oleh seorang ibu. Bayangkanlah seorang ibu yang sifatnya ialah lemah lembut itu tadi telah menjadi orang yang terpaksa agresif untuk menjalani kehidupan baru mereka. Berbeza dengan seorang ayah. Seorang ayah kalau istrinya meninggal, masih lagi dia mempunyai kekuatan yang lain. Umpamanya dari segi nafkah, dia masih ada boleh pertahankan sebab dia yang mencari nafkah. Manakala seorang ibu, bila suami itu tidak ada, maka nafkah itu akan terputus dan sebagainya. Inilah yang menyebabkan mengapa orang yang patut lebih didampingi, lebih ialah seorang ibu. Jadi simpati terhadap seorang ibu itu lebih daripada seorang ayah umpamanya. Tapi bukan nak melebih-lebihkan dia, tidak. Maksudnya bagaimana sangat pentingnya maknanya perhatian kita itu kepada seorang ibu. Inilah yang berlaku keadaan yang sekarang ni, dunia dah moden ini, mana kalau seorang isteri, seorang ibu meninggal, dia jadi ibu tunggal, maka selalu banyak menghadapi cerita-cerita yang berlaku, iaitu kesukaran-kesukaran dalam hidupnya, kesempitan dalam hidupnya, terutamanya dalam keadaan yang sekarang ni, zaman yang akhir-akhir ini, kita dapati bagaimana ibu-ibu ni menghadapi kesukaran apabila berlaku BKP dan sebagainya. Banyak diceritakan di dalam media massa. Ini menunjukkan memang betapa tanggungjawab seorang ibu itu perlu kepada bantuan seorang lain, iaitu anak-anak dia sendiri, umpamanya anaknya ataupun orang lain juga, mana yang ambil perhatian juga terhadap kesukaran ini. Inilah ini dikatakan ialah
kebajikan ya, itu kita bermasyarakat, maka orang-orang yang ini patut mengambil perhatian ya. Kemudian yang ujung sekali itu ialah kemudian dia memerintahkan kamu supaya berbuat baik kepada waris yang terdekat. Nah ini juga summa yusikum bil aqrabi fal aqrab. Maka selain daripada itu juga di sini ditambah sedikit daripada hadis ini nak nyatakan bahawa juga kita mempunyai apa ni, diperintahkan supaya kita berbuat baik kepada waris yang terdekat. Siapa yang terdekat? Kalau yang terdekat selain daripada ibu bapa kita ialah adik-beradik kita. Yang beradik kita. Kemudian kepada selepas tu barulah kepada anak saudara dan sebagainya itu ya. Tapi yang paling dekat ialah adik-beradik. Jadi apa saja masalah-masalah yang berlaku kepada adik-beradik adalah menjadi tanggungjawab salah seorang daripada adik atau abang dan sebagainya untuk menguruskan perkara-perkara yang itu. Ya inilah pentingnya ya, maknanya fal aqrabu ya, yusikum wajib ya, mewasiatkan, memerintahkan supaya berbuat baik terhadap orang yang paling dekat, yaitu dikatakan sebagai orang dalam keluarga yang terdekat ya. Hadis ini menunjukkan ya tengoknya apa huraian dalam hadis ini tentang waris yang mempunyai hubungan melalui dua ibu bapa ya, waris yang mempunyai hubungan melalui dua ibu bapa, maksudnya ialah ibu iaitu adik-beradik seibu sebapa, lebih diutamakan berbanding waris yang mempunyai hubungan melalui satu pihak saja, iaitu sama ada saudara seibu atau saudara sebapa. Ni ya kadang-kadang ya kita sebapa ni maknanya kita tahulah kalau seibu sebapa ni memanglah ya ibu dan mak itu yang sama, tetapi kadang-kadang sebapa ni kadang-kadang tidak seibu, mungkin dia ibu yang lain ya, mungkin isteri yang kedua, yang ketiga sebagainya, ataupun isteri yang dulu dah meninggal kemudian kahwin lagi dapat anak lagi, maka antara hubungan itu akan jadikan hubungan sebapa tapi tidak seibu, ataupun seibu tidak sebapa. Itu ya, maknanya ibunya sama tetapi bapak yang pertama lain, bapak yang kedua lain, adik-beradik itu. Ini nak menunjukkan di mana boleh akrab kepada akrab yang dekat, yang lebih dekatlah. Ini diutamakan dari segi susunan itu lebih baiklah ya. Ini walau bagaimanapun kedua-duanya itu tetaplah saudara. Cuma dia ada kelebihan dan kekurangannya dari segi itulah ya, tetapi dari segi amalan musyarakah atau bertawun itu tetap sama ya. Waris yang mahram. Waris yang mahram ni kata mahram atau ghairu mahram ya, maknanya waris yang mahram lebih diutamakan berbanding waris yang bukan mahram. Mahram ini ialah adik-beradik itu yang mahram, yang dekatlah ya, yang dia tidak halal ya, pernikahan antara waris tadi ya. Kemudian barulah orang yang mempunyai hubungan ya, persemendaan. Jadi ini katakan mahram itu ya, yaitu adik-beradik ya, keturunan nasab daripada satu keturunan tadi. Yang keduanya ialah hubungan dengan dikatakan sebagai persemendaan. Persemendaan ini ialah hubungan perkahwinan dengan satu keluarga yang lain ya, seorang lelaki mahram dia ialah adik-beradik dia dan ibu bapa dan sebagainya lah. Manakala dia bila berkahwin dengan seorang perempuan itu, maka perempuan itu membawa satu persaudaraan, dikatakan persaudaraan ibu bapa dia itu bapa mentua dia atau mak mentua itu adalah dikatakan sebagai persemendaan, yaitu hubungan saudara persemendaan. Maknanya dari segi mak bapak, jadi kalau seorang lelaki, maka mak dan ibu perempuan itu adalah menjadi mak dia sebagai mak semadi persemendaan ataupun pernikahan. Disebabkan pernikahan, maka ibu bapa perempuan tadi menjadi ibu bapa kepada lelaki tadi. Itu sebagai bapa mentua atau mak mentua ya, mak mertua ya, mak mentua lah ya. Iaitu hubungan. Jadi dua hubungan ni
juga masih ada kaitan disebabkan nasab satu disebabkan persemandaan ataupun pernikahan dengan orang yang bukan daripada kalangan mahram dia itu. Jadi orang lain lah. Itu ya. Jadi dikatakan persemandaan ataupun pernikahan ya. Ibnu Battal mensyaratkan bahawa suasana susunan ini hanya diikut apabila seorang itu tidak dapat melakukan kebaikan kepada mereka semua ya, secara serentak. Jadi dia pilih mana yang utama ini kita berasaskan kepada kemampuan. Andainya dia mampu keseluruhan itu tidak ada timbul masalah. Tapi oleh kerana manusia ini kadang-kadang kemampuan dia setakat yang itu dia itu, jadi mana yang utama? Utama mana? Jadi dua-dua itu semua penting, tapi mana nak utamakan daripada kepentingan itu? Itu berasaskan kepada kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha ya, kata apa gitu. Baik. Pengajaran daripada hadis ini di atas dapat disimpulkan bahawa ibu didahulukan ke atas bapa dalam mendapatkan kebaikan daripada anak. Ini disokong oleh ya. Jadi ini hadis ini nak menyerahkan bahawa kesimpulan ini dapat kita dapati bahawa ibu itu didahulukan dari segi kepentingan ke atas bapa kalau dibandingkan bapa dalam mendapat kebaikan ataupun dapat dampingan tadi dan mendapat kebaikan daripada anak. Jadi anak ni maka kalau sesuatu ni nak membolehkan seorang anak ni mengutamakan ibu bapanya apabila dalam keadaan tertentu kalau nak dibandingkan dengan bapa. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i dan Al-Hakim sambil beliau menghukumkan hadis ini sebagai hadis sahih. Ini taraf hadis ini taraf hadis sahih. Apa dia hadisnya? Yaitu daripada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nas a'dhamu haqqan 'alal mar'ah. A'dhamu haqqan 'alal mar'ah. Qala zaujuha qultu wa 'ala rajuli qala ummuhu. Ya. Baik. Saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nas a'dhamu haqqan 'alal mar'ah. Manusia manakah yang paling besar haknya ke atas seorang wanita? Ya. Soalan dia ya. Manusia yang manakah yang paling besar haknya ke atas seorang wanita? Seorang wanita ya. Tak dia umum ya, dia. Baginda menjawab suaminya. Ya, maknanya kalau seorang itu dari isteri pada seorang laki-laki, maka yang paling utama itu ialah suaminya. Manusia yang manakah yang paling besar haknya ke atas seseorang perempuan? Ya, suamilah. Kalau dia sebagai seorang suami, maka dia suami itu orang yang paling berhak ya, terhadap isteri tadi. Saya pun bertanya lagi ke atas seorang lelaki pula, bagaimana pula seorang lelaki? Ini umum lelaki. Kalau lelaki tadi perempuan, ke atas perempuan. Sekarang pada seorang lelaki pula, baginda menjawab ialah ibunya. Jadi seorang lelaki itu maknanya siapa orang yang paling berhak untuk didampingi ialah ibunya. Jadi ini dua perkara ini juga ada kaitannya dengan hubungan silaturrahim antara keduanya, disebabkan nasab ataupun disebabkan apa saja ya, nasab ataupun pernikahan. Jadi kedua-duanya itu mempunyai hak masing-masing. Jadi keutamaan ya, manakala yang paling besar hak dia yang terhadap itu ialah suami. Suamilah yang berhak. Ya, sebab suami segala-galanya ya. Maknanya suami berhak kepada isterinya. Sebab itu apa saja sesuatu yang dilakukan oleh seorang isteri, maka perlulah mendapat izin seorang suami. Ini barulah. Sebab surga seorang isteri itu apabila telah diredai oleh seorang suami, maka dia masuk surga dalam keadaan dia mendapat keredaan Allah SWT. Apabila redha
suaminya, dengan sendiri dia Allah bagi redha kepada seorang isteri tadi, ya. Kerana kebaikan itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga, ya, kebaikan kepada suami tadi. Ini kelebihan dia. Dia begitu juga anak, ya, anak juga, ya, masuk surga kerana rahmat Allah Taala ke atas dia, kerana kasih sayang dia kepada ibu bapanya, ya. Jadi, ya, anak-anaknya akan menunggu ibu bapanya di dalam syurga apabila anak-anak itu sebagai anak-anak yang soleh, mereka menunggu ibu bapanya di hadapan pintu syurga nanti insya-Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Abu Daud daripada Amr bin Su'aib, daripada bapa beliau, daripada datuknya, anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna ibni hadza kana batni lahu wi'aan wasajyi lahu shiqaan wa hijri lahu khiwaan wa inna abahu talaqani wa arada an yanzi'ahu minni faqala anti ahaqqu bihi malam tankihi. Ini bagaimana rayuan seorang lelaki, seorang perempuan, ya, tentang peristiwa apabila suaminya menakkan anak itu menjadi yang peliharaan bapaknya atau suaminya, maka benda ini diadukan kepada Rasulullah, ya, tentang seorang lelaki, seorang perempuan. Anna imratan qalat ya Rasulullah, seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, inna ibni hadza kana batni lahu wi'aun. Dia kata sesungguhnya anakku ini adalah daripada perutku, ya, menjadi tempat pelindungan. Anakku ialah dalam perutku, maknanya aku telah mengandung anakku ini, akulah yang mengandung anakku ini. Rasulullah, sungguhnya anak saya ini, perut saya telah menjadi bekas, ini tempat mengandung, ini untuknya. Jadi anak ni aku yang mengandung dia. Kemudian wasaji lahu shiqaan, dan susuku ini atau susu payudara ini, susu ini saya ini telah menjadi sumber minuman baginya. Jadi akulah yang menyusukan kanak-kanak ini, ya, kanak-kanak ini, yaitu anak dia tadi. Akulah yang menyusukan daripada air susu saya kepada anak tadi ini. Kemudian ribaan, di situ disebutkan hijri lahu khiwaan, yaitu ribaan, riba, ya. Riba maknanya antara dua ibu bapa ni, ibu ni tadi dikata tempat riba, ya, untuk meribakan. Saya telah menjadi tempat duduk dan penjagaannya. Jadi dialah yang saya kandung dan saya pelihara dan saya dokong, saya pangku, ya. Dalam pangkuan inilah anakku tidur, pangkuan inilah anakku ni jadi minum. Semuanya itu pangkuan itu menjadi satu petanda tentang bagaimana seorang ibu nak menjaga daripada menyusu dan menjaga tadi, ya. Kemudian sesungguhnya bapanya pula, apa yang berlaku, bapanya telah menceraikan saya, ya. Ini peristiwa suami, seorang lelaki telah menceraikan isterinya, ya. Wa inna abahu talaqani, sungguhnya bapak budak ni tadi, kanak-kanak yang saya jaga ni tadi, telah mentalak aku, ya, maknanya telah menceraikan aku, ya, dan mahu mengambilnya daripada saya, ya. Kemudian fa'aradaan yunzi'ahu anni, dan untuk nak mengambil anak daripada pangkuan aku tadi, ya. Dia nak ambil anak tu untuk dijaga oleh suaminya. Bagaimana, ya? Lalu baginda bersabda, kamu lebih
berhak terhadap anak kamu itu selama mana kamu tidak bernikah. Jadi kamu tetap menjadi orang yang sebagai pemelihara kepada anak kamu selama mana kamu masih lagi belum lagi berkahwin dengan orang lain. Kalau dah berkahwin lain itu ada satu urusan yang lain. Tapi pada hakikatnya apabila kamu masih lagi tidak berkahwin dengan lain atau bernikah dengan lain, maka anak itu akan menjadi tempat menjadi menjadi tanggung jawab kamu untuk menjaganya. Jadi penjagaan itu anak itu tetap di bawah seorang pangkuan ibu. Ya. Maksud selama-lama kamu tidak berkahwin ialah selama mana kamu tidak berkahwin dengan lelaki yang lain. Nah ini ya, hadis di bawah tu ya kan, dia kata apa ni? Waqala anti ahaqqu bihi malam tungkihi, ya. Kamu berhak terhadap anak-kanak itu selama mana kamu tidak bernikah dengan orang lain daripada ayahnya itu, ya bekas suami tadilah. Ya, selama kamu masih tidak berkahwin dengan orang lain, maka tetap tanggung jawabnya ialah kamu akan menjaga anak, menjadi anak tu di bawah jagaan kamu. Ya. Wanita tersebut memperkuatkan aduan beliau tentang keistimewaan dan hak beliau ke atas anak. Jadi dengan menyebut keistimewaan dan kesendirian beliau di dalam mengandung, melahirkan dan juga menyusukan anak itu. Jadi ini nak menjelaskan bahawa keistimewaan, kelebihan seorang ibu tadi ialah 3 perkara yang menjadikan suatu penyebab kepada keutamaan tadi, iaitu pertamanya ialah ia mengandung kanak-kanak itu selama 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan lagi, step yang kedua melahirkan lagi, kemudian yang ketiga ialah memelihara dia sehinggalah dia menyusukan tu sehinggalah lebih kurang 2 tahun untuk menyusukan, barulah dia berpisah daripada susu ibu tadi. Nak menunjukkan bahawa tanggungjawab ibu pada masa itu, seorang kanak-kanak itu, daripada dia mula dikandung dan dilahirkan dan disusukan adalah merupakan satu bebanan yang sangat berat pada seorang isteri. Nampaknya kita lihat tak apa-apa, tapi sebenarnya hakikatnya memanglah ya benda itu satu tanggungjawab ya, dan oleh kerana sifat yang ada pada keistimewaan seorang perempuan, seorang ibu itu ialah naluri, gharizah, kasih sayang itu sudah hubbul lil aulad, ini kasih sayang pada seorang anak itu, dia ni sudah apabila dia telah menerima anak itu, dia akan timbul kasih sayang yang sangat kasih ya kepada anaknya, sehinggalah sampai tidur masih lagi disusukan, dipeluk, dia semuanya dijaga ya, tidak jauh elakkan daripada kena gigit nyamuk. Kalau ada nyamuk biarlah digigit dia, jangan gigit anak dia. Ini nak menunjukkan kalau sakit pun ialah sakit dia sakit, jangan anaknya sakit. Begitulah naluri seorang ibu terhadap anaknya ya. Ini satu keistimewaan yang tidak ada pada orang laki-laki. Orang laki-laki tidak timbul macam itu ya. Dia tidak boleh menjadi begitu sebab dia laki-laki. Ya, manakala seorang perempuan itulah kasih kelembutan dan hatinya, nuraninya yang sangat ya, kasih kepada seseorang ya. Seorang kanak-kanak bayi itu sudah menjadi naluri di hidup dia. Ya, ibu lebih apapun kalau kita lihat ya. Seorang ibu apabila buat sesuatu, apabila berlaku sesuatu, maka yang diutamakan ialah anak itu. Anak itu jadi satu kasih sayang. Jadi dia tidak boleh ya, kecuali lah orang yang tidak nalurinya tidak ada gitu ya, kerana terpaksa yang ada yang kata buang anak dan sebagainya itu kerana di luar jangkaan lah sebagai seorang manusia ya. Sebab setiap ibu biasanya dia akan kasih kepada anaknya. Tapi ada juga manusia yang dia boleh biasa ya, maknanya sanggup buang seorang bayi dalam tong sampah, buang bayi di depan masjid, tinggalkan gitu ataupun mana-mana itu, kerana ada yang telah dibuang ke laut dan sebagainya, ke sungai dan sebagainya. Semuanya itu adalah luar jangkaan, luar daripada garisah ataupun naluri seorang ibu. Jadi itulah. Jadi dengan ini jelaslah bahawa ibu ini menjadi satu keistimewaan yang ada pada dia, iaitu ia mempunyai sifat kasih sayang ya,
terhadap seorang bayi tadi sudah ada di dalam diri seseorang ibu, sudah diletakkan dalam nalurinya suka ke sayang, suka kepada kasih kepada seorang kanak-kanak, ya. Baik, seterusnya kita seorang anak hendaklah melayan ibu bapanya dengan baik, terutamanya ibunya. Ini ialah daripada dari segi pendidikannya, maknanya tanggungjawab, mas'uliyah, tanggungjawab adalah seorang lelaki itu ialah kepada kedua ibu bapanya, bukan maknanya kita nak membeza-bezakan, tetapi nak menunjukkan keistimewaan saja itu. Ini keistimewaan. Maknanya kalau dalam keadaan kedua-dua ini bagaimana keperluan yang kita nak tekankan ialah tekankan kepada ibu yang mana banyak yang saya sebutkan tadi sebagai satu keistimewaan dan juga dari segi penderitaan dan sebagainya yang dialami itu, maka orang inilah patut dilayan. Ya, contohnya lah kita tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa apabila sebut saja ibu bapa, tak ada bapa ibu. Biasanya ibu bapa. Kerana ibu yang mula yang ada naluri untuk melahirkan seorang bayi. Sebab itu kata ibu apa. Apa saja perkataan ibu tu menjadi apa ni? Mana ibu. Umul madrasah, ya, ibu adalah sekolah. Jadi kalau ni mana ibu ni memanglah biasanya menjadi perkataan ibu negara, ibu apa, ibu semuanya ibu, ya. Tapi jangan yang perkara-perkara yang baiklah, mana ibu yang semuanya menjadikan ibu. Ibu negara, ibu kota, ibu itu, ibu ini kerana itu sebagai induk yang utama di dalam kehidupan manusia ialah ibu. Jadi nak menggambarkan bahawa baiknya tempat itu sendiri kerana disifatkan sebagai ibu, ya, tempat induk, tempat pergantungan, tempatnya orang nak bertanya, orang apa ni nak memerlukan dan sebagainya kepada ibu. Ini kelebihan seorang ibulah. Jadi bukan makna kita nak membeza-bezakan, tetapi nak memberikan penekanannya tentang dampingan kita tu kepada ibu, terutamanya ibu yang telah muzur dan sudah tua dan sebagainya. Sebab tu kita jauhkanlah kita daripada seseorang yang hatinya, ya, kadang-kadang bila ada yang peristiwa yang berlaku, umpamanya ibunya atau bapanya ditegakkan tempat-tempat yang tidak dijaga, disuruh orang jaga ataupun diletakkan di rumah-rumah kebajikan. Ini berlaku dalam tahun 60-an dulu, ya, tempat buat rumah kebajikan orang tua ni ada di Ceras, ya. Dulunya kebanyakan tu ialah daripada kalangan orang bukan Islam. Ya, tahun 80-an saya ingat lagi dalam tahun 70-an tu, ya, memanglah tak banyak orang bapa atau anak atau bapa atau ibu ditinggalkan situ. Tapi sekarang ni sudah menjadi lumrah, ya, tak kira sama ada Islam atau Islam. Dulu orang Cina yang banyak, Cina India, manakala orang Melayu ada seorang dua saja. Tapi sekarang sudah sama. Nak menunjukkan bagaimana kita kasih sayang seorang anak kepada ibu bapanya. Mengapa? Kerana keutamaan kepentingan sendiri lebih utamakan daripada kepentingan untuk ibu bapa, ya, sehingga sanggup, ya, memberikan tempat itu tempat lain. Walaupun memang ada juga yang sampai langsung tidak jenguk, bila satu masa raya ke apa, tak jenguk langsung anaknya, ya. Kerana itu sudah berlaku, ya. Ada seoranglah anak orang beradalah dulu, tapi oleh kerana hartanya telah dibagi-bagikan, maka harta itu menjadikan penyebab kepada dia terpaksa tinggal di rumah kebajikan masyarakat di Ceras. Itu berlaku dalam tahun 70-an dulu. Saya masih ingat lagi. Begitu jugalah yang jadi Johor Bahru juga di Jabatan Merah di Johor Bahru pun ada juga tempat kebajikan bagi orang-orang tua. Jadi sepatutnya dari segi, walaupun dah ada yang di situ, maknanya dari segi kasih sayang, dari segi urusan, maka sepatutnya anak ini mengutamakan ibu bapa itu untuk dijaga sekurang-kurangnya. Kalau tak dapat jaga pun bagaimana kita cari orang yang boleh menjaga dan sebagainya. Inilah, apapun perhatian seorang anak kepada ibu bapa adalah sangat penting, kerana itulah dia tanda-tanda keredaan Allah kepada kita. Jadi bagaimana kita sebagai seorang anak, ya. Wallahu a'lam. Saya adalah sebagai peringatan pada diri saya dan tuan-tuan bahawa tanggungjawab kita sebagai seorang lelaki
Ya, hendaklah kita sentiasa mengambil berat terhadap seorang wanita, seorang perempuan, terutama khususnya ialah ibu kita atau juga kepada bapa kita. Jadi janganlah sampai apabila berlaku sesuatu barulah kita sedar, barulah kita rasa menyesal. Bagaimana kita suruh hubungkan kita dengan ibu bapa kita sehinggalah ibu bapa kita tak ada pun kita naklah berhubung dengan sahabat-sahabat ibu bapa kita yang ada masih ada. Ini nak menunjukkan hubungan kasih sayang itu sehingga peringkat kawan-kawan ibu bapa pun kita kena hormati dia kerana itu adalah kawan ibu bapa kita. Inilah satu kelebihan pada Islam bahawa menghormati ibu bapa itu ada taliannya ya yang rapat sehinggalah kita sendiri akan menghubungi dia walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti akan memberi manfaat kepada diri tuan-tuan dan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita akan mendapat keridhaan Allah Taala dan kasih salam dengan sebab kita rasa kasih sayang kepada ibu bapa kita. Wallahu a'lam. Insyaallah ya setakat inilah dulu dan insyaallah kalau ada pertanyaan bolehlah sampaikan ya untuk kita sama-sama kita muzakarah. Wallahu a'lam. Ya, baik. Apakah menantu itu dianggap sebagai mahram selama mana dia menjadi anak kita, menantu kita tetap menjadi mahram kita. Jadi mahram kita. Walaupun dia asalnya adalah daripada hubungan perkara pernikahan, tapi sebab sudah menjadi mahram menjadi keluarga pada kita lah yang arham itu. Ya itu saya. Tidak lagi lah. Tapi masih lagi dia sebagai mak bapak dia kepada walaupun dia dah berpisah tetap juga dia sebagai bapak mak juga ya sama. Cuma hubungan dia tu ialah disebabkan oleh pernikahan tadi. Walaupun pernikahan telah dipisahkan. Tetap juga sebagai anak juga. Allah habis. Tak ada yang sangat tak ada. Kalau ibu itu yang sepatutnya begitulah. Walaupun dah diceraikan, itu sudah anak menjadi tanggungjawab suami. Ya, ini tanggungjawab dia. Dan isteri walaupun dia sepatutnya dia hanya sebagai untuk menguruskan urusan itu anak-anak itu, tetapi oleh kerana tanggungjawab itu sebagai seorang suami apabila dia dah bercerai, maka nafkah itu tetap diberi kepada anak-anak dia. Pada anak-anak dia sehinggalah dia balik atau setelah dia bekerja ataupun sudah balik bagian ataupun yang sudah kahwin, barulah tanggungjawab itu terlepas daripada suami dia. Walau bagaimanapun ibu kalau dah
suami tak mau memberi nafkah, terpaksa juga kena cari, itu sebagai tanggungjawab dia mencarilah. Maknanya dia terpaksa lah cari, bukan kerana tanggungjawab dia, tapi terpaksa mencari nafkah. Tetapi dari segi hukum syarak dia, suami masih tetap akan memberi nafkah kepada anak-anak dia sehinggalah itu tadi. Ada yang telah sampai nikah, ada yang mengatakan sampai dapat kerja sekurang-kurangnya. Itu semuanya ada tanggungjawab. Pelajaran dia, pendidikan, semuanya adalah tanggungjawab bekas suami dia tadi. Nah, sepatutnya isteri tak payahlah nak cari nafkah, tapi kadang-kadang oleh kerana suaminya yang tak ada bertanggungjawab tadi tidak diberi nafkah, maka isteri terpaksa mencari. Terpaksa, bukan dia kerana nak mencari, tapi terpaksa, kalau tidak bagaimana dia nak hidup. Jadi ini tanggungjawab, sepatutnya suamilah yang tanggungjawab atas urusan ni. Sebab itulah dalam perceraian pun begitu juga. Ya, tuan-tuan kalau tinggal di Singapura, ya, yang saya tahulah bagaimana pejabat agama di Singapura sendiri, kalau nak menceraikan isteri, dia akan fikir bukan sekali, 2 kali, 10 kali berfikir. Kerana kemungkinan seorang suami tadi, dia apabila dah bercerai, dia terpaksa tanggung anak-anak dia itu, pelajaran dia sehingga kepada peringkat itu sehingga akhir. Jadi semuanya tanggungjawab suami, tak boleh lari. Ya, dia tak boleh lari daripada hukuman mahkamah untuk dia membayar nafkah tadi. Tapi di setengah-tengah tempat boleh berlaku, suami menghilangkan diri, hilang gitu saja. Ya, jadi tak ada dikesan. Sepatutnya bila dia bercerai dengan sendirinya confirm, maka apa yang ditinggalkan itu menjadi membayar nafkah tu mestilah dibeli oleh suami, bukan daripada isteri. Wallahu a'lam. Baik, ya. Soal minta cerai ini diadakan sebagai istilahnya fasah. Ya, fasah ni khulu', ya, khulu', ya. Jadi khulu', ya, khulu' ni maknanya dia minta cerai dengan sebab-sebab yang tertentulah, ya, yang ada menjadi sebab lah, ya, umpamanya dari segi menjadikan kepada kemudaratan yang boleh itu diharuskan, ya, diharuskan, bukan diharuskannya. Maknanya kalau kita seorang yang menghadapi masalah itu, kalau dia suaminya, kalau setakat dia kahwin 2 itu bukanlah itu sebagai satu alasan, ya. Tapi kalau melibatkan kepada maksiat, kepada kerosakan, kebinasaan, kemungkaran, maka isteri, ya, boleh minta khulu', ya. Namanya dia minta khulu', ini dia sanggup tebus mahar dia itu untuk dia memisahkan diri daripada itu. Itu ada sebab-sebabnya khulu' itu, ya. Kalau sekiranya menimbulkan kemudaratan sehinggalah kepada sesuatu yang boleh memudaratkan. Tapi kalau dengan alasan hanya dia suami nak kahwin 2 lagi, itu tidak jadilah satu alasan. Ya, itu boleh dipertimbangkan oleh pihak mana pihak. Jadi tidak bolehlah kita nak khulu', ya, atau maknanya kita membayar denda, maknanya bayar denda kepada suaminya untuk dia minta cerai. Itu tidak boleh. Ya, wallahu a'lam. Hak ni kita dah jelaslah hak suami kepada isteri, ya, dah jelaslah. Ini hak kepada anak ni mana kasih sayang, bukan hak, ya. Saya kasih sayang dia kepada anak. Itu dah biasalah kasih sayang kepada anak. Kalau anak tu baik, dia kasihlah sayang, ya, kepada suaminya. Kalau suaminya dia baik, kasih sayang tu timbullah ada kasih sayang. Soalnya sekarang nak mana utamakan kasih sayang anak dengan suami itu sepatutnya tak berlaku, sebab anak-anak, sebab dia kasih sayang kepada anak-anak kerana anak itu mengasihi emaknya, jadi timbullah kasih sayang. Tapi mungkin kemungkinan saja, bukan betul lah, kemungkinannya yang suami ini memang tak ambil kisah kepada pada istrinya, maka kemungkinan tautan hati itu harian dia itu dia lebih kepada anak-anak dia. Jadi kepada suami dia tidak begitu saja, maklumlah.
Ini kerana naluri manusia, kayak manusia ni kasih sayang tu dikaitkan dengan ada ta'awun antara dua pihak. Maknanya kasih sayang tu timbul kasih dan sayang, bukan kasih saja. Isteri kasih pada suami, suami tak kasih, macam mana nak timbul kasih sayang. Jadi kasih sayang tu maknanya tautan dari antara dua orang tadi, antara suami dan isteri. Jadi kalau dengan anak-anak itu biasa kasih sayang sebagai seorang ibu pada anak itu dah biasalah, maknanya sayang pada anak. Ya, kepada suami ini kasih kerana ditanggungjawab dia sebagai dia isteri kepada suami. Itu jelah ya. Jadi bukanlah jadi satu alasan besar ya. Baik. Baik ya. Jadi soal itu sebenarnya tanggungjawab itu tanggung suami. Jadi macam bapak mentua itu sebagai menasihatkan, membetulkan keadaan. Tapi tidaklah dibebankan kepada ibu bapak mentua atau mak mentua untuk menguruskan itu tadi. Jadi soalnya ialah suami itu sendirilah. Suami itu asalnya, tapi suami itu sudah katalah dia menjauhkan diri, lari atau sebagainya, bukanlah tanggung jawab kepada mak bapak mak mentua. Itu sebagai tanggungjawab untuk menasihatkan, memperbetulkan keluarga. Jadi apapun tanggungjawab dari segi nafkah dan sebagainya itu tetap pada suami. Ya, jadi suami tidak boleh lari daripada tanggungjawabnya memberi nafkah kepada isteri. Ya, apatah lagi kalau dia belum lagi bercerai. Jadi tanggungjawab itu memang ada pada dia. Cuma dia tak mau melaksanakan tanggungjawab itu, nafkah dan sebagainya. Sedangkan dia bercerai pun dengan isteri tadi, dia tetap juga memberi nafkah kepada isteri dan pada anak-anak dan isteri selama mana di dalam iddah, masih lagi tanggungjawab dia, dan dia masih boleh kekal di rumah tempat ditinggal isteri. Jadi tak boleh dikeluarkan daripada rumah itu. Bahkan suami yang kena keluar sepatutnya. Itu kaedah yang dapat kita lihatlah. Wallahu a'lam. Saya ucapkan ya, tak ada lagi soalan-soalan. Mudah-mudahan apa yang saya jawab ini akan memberi manfaat pada tuan-tuan, dan kalau silap ya, rujuklah kepada yang lebih alim, lebih tahu lagi lah, insyaallah. Aku qauli hada astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Off recording. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah.